Baiklah, bertemu kembali ya dalam pembelajaran yang seterusnya ya, bab yang ke-10. Ya, bab yang ke-10 namanya mubtada wal khabar wa anwa'u. Mubtada dan khabar. Mubtada dan khabar ni juga adalah satu bab yang penting. Asyik bila ajar je cakap bab penting. Ajar je cakap bab penting. Cakap je lah semua penting terus kan. Semua bab penting. Tapi bab mubtada khabar ni yang sering kita nampak lah kan. Kita tahu tak tahu je ni mubtada atau khabar. Ya, tapi kalau ada mubtada mesti ada khabarnya. Ada mubtada mesti ada khabarnya. Kan? Okey. So mubtada ini kita pun selalu dengar mubtada. Wah kan, bila kita nak lari ke, bila kita nak apa kan, ustaz sebut wahid, isnain, salasa, ibda kan. Apa benda ibda ni? Mula kan. So mubtada ni adalah permulaan. Ataupun perkataan yang berada mula-mula kat depan. Kan, mestilah dekat depan kan. Mesti wajib dekat depan. Mulanya perkataan itu adalah mubtada. Dan perkataan itu wajib isim. Perkataan itu wajib dalam jumlah ismiyah. Tak boleh perkataan itu dalam jumlah fi'liyah. Itu dah jadi ayat lain lah. Dah jadi jenis lain. Tapi bila perkataan itu bermula dengan kata nama dan perkataan itu berada dekat depan-depan, ya, maka dia adalah namanya sebagai mubtada. Okay, so kita tengok contoh. Kita tengok contoh daripada nombor 1 sampai nombor 6. Perkataan di merah kan itu berada di depan kan. Maka perkataan di merah itu akan jadi mubtada'nya. Kenapa mubtada' dan khabar ini disatukan dalam satu bab? Sebab perkataan selepas mubtada' itu adalah khabar. Sebelum kita belajar khabar kat bawah, kita dah tahu dah contoh kalau perkataan al-insan. Al-insan itu kalau perkataan insan itu adalah mubtada', maka khalifatullah itu adalah khabarnya. Kalau perkataan al-lazi itu adalah mubtada', maka sahabal rasul itu adalah khabarnya. Kalau perkataan hazihi itu adalah mubtada', maka imaratun itu adalah khabarnya. Kalau perkataan sudah, kita benda yang sama kan, buat apa nak ulang kan. So kita pun tahu. Okey. So jenis mubtada' ini yang berada di depan ni, macam saya katakan tadi, dia boleh berada ataupun di dalam keadaan jumlah ismiyah. Mesti dalam kata nama. Dia kata nama itu dalam macam mana? Bentuk dia macam mana? Yang pertama, isim zahir. Ya, isim zahir. Dalam perkataan insan, isim zahir ni yang jelas lah. Ataupun satu kata nama yang jelas lah. Macam manusia, nama orang ke, apa-apa je lah yang ada alif lam, tak ada alif lam, madrasah ke, sekolah ke, tandas ke, apa-apa je yang zahir. Ya, yang kita jelas tahu benda tu. Kemudian isim mausul. Ya, isim mausul kata hubung ada 6. Ya, ada yang alazi, alatani, semua-semua itulah. Okay, kemudian yang ketiga daripada isim isyarah, kata tunjuk. Ya, ya hazihi, ya ulai, tilka, tanika, ulaika, semua-semua tu. Ya, kena ingat bahawa dia adalah daripada mubtada' jenisnya. Dan yang keempat daripada dhamir. Yang dhamir itu mesti, yang kita tahu dhamir ada 2 kan. Satu dhamir munfasil dan satu dhamir muttasil. Yang digunakan dalam mubtada' adalah dhamir munfasil. Dhamir yang terpisah. Maka daripada huwa sampai nahnu itu adalah daripada kata nama. Ya, dan dia adalah antara jenis mubtada' kalau diduduk dan berada di kedudukan di depan. Okey. So kita tengok dekat sini, mubtada' ni, bila mubtada' sebut pasal mubtada' dia mesti barisnya mesti marfu'. Macam saya katakan sebelum ni, bila kita nak tahu satu benda yang nak di-i'rabkan, kita kena sampai kita tak belajar i'rab lah. Kita kena tahu satu benda je kalau dalam i'rab ni. Kita kena tahu bab tu wajib baris apa je. Sebab kita dah tahu dah asas i'rab ada 3 kan. Yang pertama, ke mauqi' dia, kedudukan dia, apa benda yang kita nak i'rab tu.
Contoh kalau mubtada' lah kan. Kalau macam fa'il lah, maf'ulun bih lah. Itu perkataan pertama. Perkataan kedua, bab itu wajib baris apa? Contoh kalau macam mubtada' mesti baris wajibnya baris marfu'. Kan? Kalau marfu' dalam berapa keadaan? 3 keadaan. Tengoklah marfu' bil apa? Bil waw ke, bil alif ke, bil dhammah ke, macam tu. So sebenarnya i'rab ni tak payah belajar dah sebenarnya. Ya. So kita tahu yang pertama mubtada' ini mesti marfu'. Marfu' pula dalam berapa keadaan? 3 keadaan. Dhammah, waw dan juga alif. Khabar pun mesti mubtada' juga. Khabar mesti mubtada'. Khabar pun mesti marfu' juga. Sudah. Ya lalak dah. Ya khabar pun mesti marfu' juga. Ya khabar pun dalam kedudukan marfu'. Ya. So marfu' pun dalam 3 keadaan. Yang pertama keadaannya mufrad. Bila keadaan mufrad dhammah. Bila keadaan musanna bil alif, dan bila keadaan jamak bil waw. Okey. Kemudian kalau i'rab, kalau kita tahu i'rab, perkataan yang macam mabni kan. Mabni ni apa? Masa tingkatan 3 dulu belajar adalah perkataan yang kekal barisnya. Contoh perkataan allazi, perkataan haza, perkataan anta. Perkataan itu kekal kan. Ya, contoh perkataan allazi ni tak jadi alizi, tak jadi aluzu. Perkataan haza ni tak bertukar jadi hizi, huzu. Dan perkataan anta ni tak bertukar jadi untu ke, anti ke. Anti ada ya. Cuma kalau anta tu untuk lelaki, tapi kita tukar jadi anti, tak boleh lah kan. Dan sebagainya. Bila perkataan itu tak boleh ubah, maka perkataan itu mabni ya. Okey. So bila kita tengok i'rab kan, i'rab perkataan insan, kita tahu kalau insan ni daripada kata nama yang biasa, kita i'rab je macam biasa. So dia akan jadi insan mubtada' marfu' bil dhammah zahirah. Cuma bila perkataan itu mabni, perkataan itu mabni, kita kena tukar dekat tukar je dia punya kedudukannya sikit. Belakang tu sama. Dia contoh perkataan pertama kan. Allazi kan, allazi dia akan jadi isim mausul. So kita dah tahu kan, maukidnya sama, bendanya sama macam maukid. So isim mausul dia mabni. Isim mausul kena wajib mabni. Mabni ala apa? Tengok huruf kat belakang dia baris apa? Mabni ala sukun. Okey, bila mabni ala sukun, belakang tu fi mahal rafa' mubtada'. Apa benda fi mahal rafa' mubtada' ni? Kalau apa-apa sahaja kita nak i'rabkan sebagai mabni kan. Apa benda mabni bi apa barisnya. Lepas tu belakang ni mesti tulis fi mahal rafa' ke, fi mahal nasab ke, ataupun fi mahal jar. Kan, kalau fi mahal rafa' apa? Mubtada'. Kenapa rafa' mubtada'? Sebab mubtada' wajib marfu'. Maksudnya apa fi mahal rafa' mubtada' tu? Maksudnya dia duduk dalam kedudukan marfu' mubtada'. Sebab mubtada' ni kena wajib baris marfu' kan, kena wajib baris depan kan. Tapi perkataan allazi ni tak boleh tukar jadi perkataan allaziyu. Ya, tu tak boleh tukar, tak boleh dihidupkan. Sebab dah kata dah, yang mati tak boleh dihidupkan. Bila yang mati tak boleh dihidupkan, yang kekal benda tu tak boleh nak diubah, maka perkataan itu hanya berada di kedudukan marfu' sahaja. Ya, hanya berada di kedudukan marfu' sahaja, tapi barisnya tak ditukar langsung. Maka perkataan allazi itu tetap jadi mabni. Mabni ala apa? Tengok baris belakang dia, mabni ala sukun. Dan dia duduk dalam kedudukan marfu' mubtada'. Ya, fi mahal rafa' mubtada'. Faham tak sampai situ? So belakang tu benda yang sama lah, fi mahal rafa' mubtada', fi mahal rafa' mubtada'. Okey, cuma dekat depan hazihi isim isyarah mabni ala sukun. Cuba kita tengok kat sini, betul tak mabni ala sukun? Salah. Ya, buku teks ni ada kesalahan sikit lah. Kita betulkan je lah. Ya, so di hazihi isim isyarah mabni ala hazihi mabni ala kasrah. Betulkan je lah. Ya, mabni ala kasrah. Ya, mabni ala kasrah.
Berra tak ada. Mabni ala kasrah. Sebab hazihi belakang tu. Ya. Lainlah perkataan haza. Kalau haza betul. Mabni ala sukun. Sebab alif tu tak dibunyikan. Alif itu mampus. Tak ada baris. Bukan tak ada baris. Yelah tak ada baris lah. Tak ada baris ni lah kan haza tu. Kalau hazihi dia punya tu disebut. Ada jelas sebutannya hi. So dia akan jadi isim isyarah mabni ala kasrah fi mahal rafa' mubtada. Sebab apa fi mahal rafa' mubtada? Sebab mubtada wajib baris marfu'. Kenapa dia macam tu? Sebab hazihi itu mabni. Hi itu tak boleh jadi hazihu. Dia tak boleh tukar jadi hu. Sebab kalau baris dia macam tu, kau tak boleh tukar lah sebab dia mabni. Bila mabni kau tak boleh tukar suka-suka hati. Maksudnya kau dah melanggar hukum. Macam tu. Kemudian anta, dhamin munfasil. Ya, mabni ala fathah. Kenapa fathah? Sebab tengok huruf ta tu. Kalau anti, mabni ala kasrah lah. Kalau ana, mabni ala sukun. Kalau nahnu, mabni ala dhab. Tengok huruf belakang. Belakang. Sebab kalau kita nak i'rab ni, kita tengok huruf belakang. Tak ada kau tengok huruf tengahnya. Tak ada huruf tengahnya yang kita tengok. Kita tengok huruf belakang. Kemudian mu'allimun. Mu'allimun ni perkataan boleh ubah kan? Kita tahu mu'allimun ni boleh jadi mu'allimin. Mu'allimun ni boleh jadi mu'allimani. Boleh jadi mu'allimun. Maka perkataan ni mu'rab. Perkataan ni boleh ubah-ubah. Perkataan ni dalam satu kata nama yang jelas. Ism zahir. Maka kita i'rab macam biasa. Mubtada, kedudukan pertama. Lepas tu mubtada wajib pada apa? Marfu'. Kemudian marfu' dalam beberapa keadaan. 3 antara dhammah, bil alif dan juga waw. So kita tengok ada waw. So kat sini meletak apa? Mubtada marfu' bil waw. Kalau nak panjang lagi, nak advance lagi, sebab apa marfu' bil waw? Sebab dijamak. Jamak apa? Kita tahu kat situ jamak muzakkar salim. Senang tu kan? Mubtada baru masuk mubtada'nya. Kemudian khabar. Ya, baru masuk khabar. Khabar yang kita tahu adalah perkataan yang duduk selepas mubtada'. Maka mubtada' perkataan pertama, khabarnya adalah perkataan kedua. Maka kita tengok kat sini, kita ta'amul. At-ta'amul amsilatul atiyah. So yang pertama, al-mas'ulatu mundabitatun. Kita tengok perkataan pertama, mubtada'nya. Dan perkataan kedua adalah khabarnya. Al-wazirani adilani. Perkataan wazirani itu adalah mubtada' dan adilani itu adalah khabarnya. Sebelum pergi jauh, saya nak jelaskan untuk kita lebih nampak macam mana gambaran mubtada' ni dan macam mana gambaran khabar ni. Bila mana di dalam keadaan yang bukan mabni. Perkataan mubtada' ya. Maksudnya perkataan dekat depan ni. Bila perkataan kat depan ni ada dalam isim zahir. Isim zahir yang apa? Yang jelas lah. Bukan yang isim syarah, bukan isim mausul, bukan dhamir. Maksudnya bukan itulah, selain itu. Bila perkataan itu, mubtada'nya wajib ada alif lam dekat depan. Dan perkataan khabar ni tak ada alif lam. Cuba tengok betul. Al-mas'ulatu mundabitatun. Sekejap saya padam ini. Okay, al-wazirani adilani tak ada alif lam kan. Yang ketiga al-abidun ada alif lam, khashi'un tak ada alif lam. Yang keempat ar-raisu ada alif lam, mas'uliyatuhu tak ada alif lam. Kan? Bila tak ada alif lam, macam biasa kita segmen dalam kepala otak, bila tak ada alif lam wajib baris tanwin bila mana mufrad sahaja. So mundabitatun tu mufrad kan. So dia akan jadi tanwin dah. Kalau adilani tu tak ada alif lam. Kenapa tak jadi adilanun? Ada alif nun kat situ menunjukkan dua orang. Maksudnya bila dua orang tak boleh jadi baris tanwin. Mufrad sahaja ditanwinkan. Okay. So tak ada masalah lah itu. Contoh ni seterusnya tak ada masalah. Okay. Kemudian jenis khabar. Khabar ni ada jenis. Khabar ni ada 3 jenis. Kita kecilkan dulu. Khabar ni ada 3 jenis. Yang pertama mufrad. Yang kedua jumlah dan yang ketiga syibhi jumlah. Yang pertama mufrad. Mufrad ni sebenarnya tak kisah sebenarnya. Walaupun nama dia mufrad, tapi bila mana perkataan itu musanna, bila mana perkataan itu jamak muzakkar salim, jamak muannas salim, jamak taksir, dia tetap masuk dalam mufrad.
Nama je mufrad, tapi musanna ke, jamak muannas salim ke, jamak muzakkar salim ke, jamak taksir ke, jenis-jenis tu tetap dah masuk dalam perkataan dalam jenis mufrad. Bila soalan keluar digariskan perkataan khabarnya jamak muannas salim. So kita pun confused. Ni apa jenis dia? Tak ada pun belajar. Sebab dalam contoh kita tahu mufrad ni satu je, tak ada tambah apa-apa. Macam tu. Sebenarnya bila jamak muannas salim ke, jamak muzakkar salim ke, apa ke benda ke khabar yang digariskan, jenis ni tetap mufrad. Sebab takut nanti pelajar keliru. Suruh bila soalan keluar digariskan perkataan khabar ni, suruh tentukan jenis dia. So dia tak tahu nak jeniskannya apa, sebab dia tak ada dalam buku ceritanya jamak muannas salim apa jenis dia. Ya. Okay, yang kedua jumlah. Jumlah terbagi kepada dua, iaitu jumlah ismiyah dan juga jumlah fa'liyah. Apa benda jumlah ismiyah ni? Jumlah ismiyah kita tahu khabar duduk kedudukan yang kedua. Kedudukan yang kedua tu adalah bermula dengan kata nama. Macam mana kita nak tahu kata nama? Kat belakang tu, sekejap saya zoom. Dekat belakang tu mesti ada dhamir muttasil. Macam who. Who ke, home ke, kom ke, ka, ki, ina. Dekat belakang tu, bila dia bergabung dengan dhamir muttasil, dia akan jadi jumlah ismiyah. Tetapi bila perkataan kedua itu adalah daripada fi'il, daripada fi'il, contohnya macam kat sini tazuru ke, ataupun apa-apa saja fi'il, maka dia adalah khabar jenisnya jumlah fi'liyah. Sebab ada fi'il jumlah fi'liyah lah, cuma jumlah ismiyahnya dia berbeza sikit, yang mana dia ada dhamir muttasil. Kemudian yang ketiga, syibhi jumlah. Syibhi jumlah ada dua. Yang pertama huruf jar, yang kedua zaraf. Huruf jar kita tahulah, fi, ila apa semua tu, maksudnya perkataan kedua terus perkataan fi. Maksudnya bila terus perkataan fi, dia akan jadi khabar syibhi jumlah dalam jenis huruf jar. Yang kedua zaraf. Zaraf ni yang kita tahu ada dua, iaitu zaraf zaman dan juga zaraf makan. Kalau macam ni fauqa kan. Fauqa ni apa? Atas. Menunjukkan kepada makan, menunjukkan tempat. Satu zaraf makan, dan satu zaraf zaman. Zaraf makan ni menunjuk kepada tempat. Maksudnya fauqa, atas, kiri, kanan, depan, belakang. Zaraf, maksud zaraf kedudukan ya. Kiri, kanan, depan, belakang, sebelah, atas, bawah. Macam-macam lah, tapi menunjuk kepada tempat. Makan. Kalau zaman merujuk kepada masa. Contoh masa pagi, petang, siang, malam, esok, lusa, semalam. Itu maksudnya zaman. Zaraf zaman. Kalau zaraf makan, tempat, kiri kanan apa semua tadi. Maksudnya bila perkataan kedua terus perkataan zaraf, terus fauqa ke, tahta ke, bijanib ke, dia akan jadi jumlah syibhi jumlah. Dan kalau i'rab pula macam mana? Okay, kalau mufrad i'rab macam biasa je lah. Kan? Khabar marfu' min dhammah zahirah. Kan? Sebab dia mufrad. Kan? Kalau daripada jumlah tadi, jumlah ismiyah, jumlah fa'liyah. Kalau jumlah ismiyah, jumlah fa'liyah macam mana? Jumlah ismiyah fi maha rafa' khabar. Jumlah fa'liyah fi maha rafa' khabar. Kan? Sebab perkataan mas'uliyatuhu tu, mas'uliyatuhu tu, dia, kita tahu dah dia adalah jumlah ismiyah kan. Lepas tu tazuru tu kita pun tahu dia adalah jumlah fi'liyah. Kecuali kalau ada orang yang ataupun ada pelajar yang advance, dia akan buat ni adalah, dia tahu tazuru ni adalah fi'il mudhari'. So dia pun buat fi'il mudhari' marfu' bi dhammah lah, mabni bi dhammah lah, dan macam-macam benda dia buat kat situ. So kita ni kalau tak nak over confidence sangat, bila exam kita hafal je benda sama. So bila kita tahu ini adalah jenis jumlah ismiyah, so kita pun tahulah i'rabnya automatik jumlah ismiyah fi maha rafa' khabar. Kalau kita tahu ini jenis dia jumlah fi'liyah, terus jumlah fi'liyah fi maha rafa' khabar. Sama syibhi jumlah fi maha rafa' khabar. Fauqa syibhi jumlah fi maha rafa' khabar. Sama je.
Macam kat atas tadi, sama juga kan fi mahal rafa' khabar, cuma kat depan tu adalah isim mausul mabni ala sukun, barulah fi mahal rafa' khabar. Dekat depan, dekat khabar ni dia lain sikit, di jumlah ismiyah fi mahal rafa' khabar, dia tak ada benda yang dekat depan tu lah. So senang je lah. Ya, mubtada khabar ni senang je. So kita buat latihan sikit untuk mengukuhkan lagi kefahamannya. So soalan jim ya, uayyin mubtada ya, tentukan mubtada dan khabar dalam jumlah ni. So kita tahu perkataan pertama, tadi kata perkataan pertama tak ada alif lam. Ya, perkataan kedua ada alif lam. Tak ada alif lam. Ya, perkataan pertama ada alif lam. Perkataan kedua tak ada alif lam. So kita tengok kat sini mana khabarnya. Mana mubtada'nya. Mubtada'nya kat sini adalah dikira satu perkataan. Sebab bila perkataan pertama tak ada alif lam, perkataan kedua ada alif lam, maka perkataan tu dikira satu perkataan. Dan perkataan yang selepasnya tu yang tak ada alif lam itu dikira sebagai khabarnya, wajibun tu. Okey. Sama juga macam bawah ni kan. Sayyidul Qawmi. Maksud Sayyidul Qawmi maksudnya ketua kaum tu lah. Dikira satu kataan. Macam Raisul Fasli. Kan, Khadimuhum. Itu dia punya khabar dia. Kemudian Al-Hujaju. Itu sampai situ je dia punya mubtada' je. Lepas tu Wasalu. Kalau disuruh nyatakan jenis ni, Wasalu. Wasalu adalah jumlah fi'liyah. Kemudian sebelahnya Al-Fawahishu, ada alif lam, maka terus jadi mubtada. Lepas tu lepasnya mesti khabar. Lepas tu akibatuha, kalau suruh nyatakan jenis dia, ada dhamir tu, maksudnya dia adalah jumlah ismiyah. Kemudian Al-Muwazzafat. Lepas tu Inda menunjukkan di sisi. Kemudian Abuhum. Abuhum rajulun, nampak perkataan sebelahnya tak ada alif lam, maka rajulun solihun ni adalah dia punya khabar mufrad. Kenapa perkataan pertama tak ada alif lam abuhum tu? Sebab dah digabung dengan dhamir hum. Bila dah gabung dengan dhamir, tak perlu ada alif lam lagi. Okey, seterusnya umayyiz anwa' khabar fi jumlah atiyah. Okey, so kita kena tahu pula jenis khabar ya, jenis khabar. Bila kena tahu jenis khabar, kita kena cari dulu khabar dia mana. So soalan pertama, khabar dia adalah fi barlaman. Bila fi, dia adalah syibhi jumlah. Kedua, asiyani mazmuman. So mazmuman ni adalah jenisnya mufrad. Yang ketiga, atulab raja'u adalah daripada jumlah fi'liyah. Kemudian nombor 4, sayyida akhlaquhunna. Akhlaquhunna daripada jumlah ismiyah. Yang kelima, assalam qabalal kalam. Sebelum. Ya, maka dia adalah syibhi jumlah. Dan yang keenam, as-salat al-imaduddin. Dia adalah daripada mufrad. Kemudian yang terakhir, U'arib kalimat alati tahtaha al-khat. Dia disuruh i'rabkan kalimat itu. Ya, antara di mubtada' ke khabar. Yang pertama kita tahu, yang pertama tak digariskan. Dah tentu yang perkataan kedua tu adalah khabar dia kan. So khabar. Indah adalah syibhi. Bila syibhi, dia akan jadi syibhi jumlah fi mahal rafa' khabar. Hafal je benda yang sama. Yang kedua, an-nadawat. Perkataan pertama mubtada'. Mubtada' wajib marfu'. Bila marfu', 3 keadaan je. So ini adalah jamak muannas salim. So akan jadi mubtada' marfu' bi dhammah zahirah. Yang ketiga, automatik jadi khabar kan, sebab perkataan pertama tak digariskan. Lepas tu dia ada ha pula. Dia ada sambungan dhamir kat situ. Ya, ha. So kat situ dia akan jadi dhamir, jumlah ismiyah fi mahal rafa' khabar. Lepas tu ar-rashi. Ar-rashi ini perkataan pertama. So mubtada' marfu' bi dhamma. Tak ada pun perkataan dhamma kat situ. Dia tak tulis lah. Takkanlah semua benda nak kena tulis baris kan. Okay, kemudian talibani nasyitani. Maksudnya khabar lah, perkataan pertama tak digariskan. So dia khabar
Lepas tu khabar marfu' bi dhammah zahirah sebab dia mufrad kan, i'rab macam biasa. Dan yang keenam, mubtada' marfu' bi dhammah zahirah. Senang je, orang tutup sebelah mata pun boleh jawab lah bab ni. Okay, so tak ada masalah rasanya bab ni. Bab ni pun senang ya. Walaupun ada gambar otak kat sini, tapi kita pun boleh buat, tak ada masalah ya. So saya rasa itu saja untuk bab kali ini. Ya, tak boleh buat sikit, jangan tinggal semua. Maksudnya kalau kita tak faham ke bab tu kan, dah benak sangat tak tahu bab tu, dah struggle dah, dah macam berpulun dah ni daripada zaman Tok Kaduk lagi cuba untuk memahami bab ini. Ya, cuba sikit-sikit, lama-lama jadi okey. Buat sikit-sikit je, tapi jangan tinggal terus semua. Kalau kita tinggal terus semua, maksudnya kita dah rasa macam give up dah. Ya. So kalau tak boleh buat sikit, jangan tinggal semua. So semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.